Alhamdulillah, kita teruskan. Ini merupakan yang terakhir lah insya-Allah, dan nak habis dah. Jadi yang tadi telah kita membincangkan tentang macam mana kita nak mengharapkan rahmat Allah dengan menjaga tutur kata, dengan kita tidak terikut-ikut dengan trend zaman dan istiqamah dalam menjaga keimanan. Jadi kita perlu tahu juga apa yang menyebabkan pemberian rahmat Allah untuk kita mengenali Allah ini terlambat. Bukan maksudnya Allah tak nak mengenalkan diri dia kepada kita, tetapi ada perkara yang menghalang. Dan halangan itu datang daripada diri kita sendiri, iaitu penyakit-penyakit rohani. Umat aku akan ditimpa penyakit. Panjang hadis tu, tapi Ustazah ambil apa penyakit-penyakit yang dinyatakan oleh Nabi lah. Penyakit kufur nikmat. Rasa nikmat itu disebabkan usaha diri sendiri, tak nampak Allah sebagai pemberi nikmat, bersifat takbur, membesar-besarkan diri, berasa tamak, hasad, maksudnya saling dengki-mendengki, rasa bersaing dengan orang, rasa terancam dengan kehebatan orang lain. Padahal sebenarnya kehebatan orang lain yang kita nampak tu pun sebenarnya penzahiran nikmat Allah dan juga kekuasaan Allah. Untuk dia ialah ujian untuk bersyukur, untuk kita ialah ujian untuk menggiatkan lagi usaha kita dengan gigih, dengan tekun. Bukannya untuk dengki-berdengki sampai berbunuh-bunuhan macam tu. Jadi semua sifat-sifat tadi tu menunjukkan adanya keakuan diri. Jadi kalau kita ada keakuan diri, memang lambatlah pemberian rahmat untuk kita kenal Allah tu. Jadi kita kena buang dulu keakuan diri, kena nampakkan Allah dulu. Tu kan tadi di awal tadi kita kata buka mata hati untuk nampak Allah. Jadi macam mana caranya? Kita perlulah sentiasa membersihkan hati kita dengan istighfar, dengan selawat, dengan bertafakur. Sebanyak-banyak yang boleh kita buat supaya hati kita makin bersih, maka makin cerah kita melihat alam ini. Terus kita nampak, kalau kita nampak pokok yang hijau, pokok yang tirus, pokok kelapa, daun-daun pokok kan pelbagai kan, daun kelapa, daun pokok pisang, daun serai, semua daun-daun yang berbeza, daun keladi. Tetapi semua daun-daun itu tidak terhenti kepada kisah daun saja, tapi daun itu semuanya menceritakan, mengkisahkan tentang kekuasaan dan juga kebesaran Allah. Okey, jadi perlulah sentiasa membersihkan hati. Jadi, kat mana harus kita bermula ni? Dah nampak dah kepentingan untuk kenal Allah, untuk dapat kebahagiaan. Dah tahu dah cara-cara dia tadi kan? Jadi sekarang ni macam mana kita nak bermula? Yang pertama sekali, kita kena berusaha untuk buka semua deria kita zahir dan batin. Buka mata kita, buka mata dan buka penglihatan kita. Buka telinga dan buka pendengaran kita. Begitu juga dengan deria-deria batin. Deria batin inilah deria perasaan, deria rasa kita ni, deria rohani kita ni mesti dibuka. Mesti buka, maksudnya kena buka, kena open, jangan tutup lagi dah. Macam tu. Kemudian kita pasangkanlah niat untuk kenal Allah. Ya Allah, aku niat nak buat segala-gala ni, aku buka semua diri-diri aku ni untuk aku kenal Engkau ya Allah. Maka tolonglah aku untuk mengenalimu dan tolonglah perkenalkan dirimu kepada aku supaya aku boleh mengabdikan diri dengan penuh rasa kelazatan. Macam tu. Kita mintalah pada Allah, kita niat dan doa. Kemudian sentiasalah kita berusaha menggerakkan akal dan potensi diri untuk mengenalinya. Sama ada jadi penyanyi, suka jadi saintis, suka jadi pensyarah, suka jadi pelakon. Semua ada tanda-tanda kekuasaan dia. Hatta menjadi penari pun, kita melihat orang menari pun, kita jangan nampak yang menari itu ialah menari. Memanglah yang menari itu ialah penari, tapi dari mana dia punya kekuatan untuk menari, dia punya kecekapan badan-badan dia untuk dia menari macam tu sekali, kalau tidak daripada Allah. Ketahuilah seluruh kewujudan Allah ini terzahir pada alam. Macam tadi Ustazah cakap, jangan nampak pokok tu sekarang pokok. Nampak pokok tu sebagai tanda-tanda kesan perbuatan Allah pada pokok. Maksudnya macam tu. Kemudian rasakanlah keberadaan Allah pada setiap nafas. Sentiasa rasa Allah wujud pada setiap nafas kita ni. Dan juga maaf kurang selesa pula. Okey, seterusnya kita rasakanlah kita saksikanlah kewujudan Allah pada diri dan alam ini.
Jadi sikit lagi Ustazah nak sentuh tentang Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul ni ialah mengenali Rasul. Kenapa perlu untuk kenal Rasul? Sebab Rasul ni ialah perantara antara alam kita yang zahir ni dengan alam ghaib. Cerita tentang alam ghaib kita tak akan tahu kalau tidak diceritakan oleh Rasul. Cerita tentang Allah tak akan tahu kalau tidak diutuskan Rasul. Jadi dalam nak mengenali Allah ni, mengenali Rasul pun penting. Jadi para Rasul ni ialah manusia. Allah Ta'ala jadikan Rasul-Rasul ni bukan dalam golongan jin ataupun malaikat. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan Rasul ni ialah daripada golongan manusia supaya kita mudah nak contohi, mudah nak ikut. Dan juga para Rasul ni dia juga ada cahaya dia. Kan saya cakap tadi kan hati nurani tu. Roh kita ni daripada cahaya, daripada nur. Tetapi istimewanya cahaya yang ada pada para Rasul dan Nabi ni dia tidak dipengaruhi oleh unsur gelap. Unsur gelap ni ialah unsur haiwan dan juga unsur nafsu lah kita kata, unsur syaitan. Yang maksudnya yang boleh menyebabkan kita ni jauh daripada fitrah kita yang sebenar. Jadi para Rasul ni tak terpengaruh dengan unsur-unsur gelap ni sebab Allah menjadikan mereka ni maksum. Allah Ta'ala memelihara mereka. Dan para Rasul ini merupakan sifat Allah Ta'ala yang Allah memantulkan sifat huda, sifat petunjuk pada jiwa dan juga tubuh para Rasul ni supaya dapat dijadikan tauladan kepada kita. Allah Ta'ala ni salah satu namanya ialah Al-Hadi yang maha memberi hidayah. Jadi sifat hidayah itu dipantulkan kepada para Nabi supaya Nabi-Nabi ni dapat menjadi petunjuk kepada kita. Dan mereka ini bukan sekadar mendapat darjat yang tinggi tetapi tanggungjawab mereka juga berat dan juga besar. Amanah mereka juga besar iaitu apa? Amanah untuk menyeru rohani manusia ni yang hilang ingatan. Kenapa hilang ingatan? Roh kita ni hilang ingatan sebab terselaput dengan unsur-unsur jasadiah tadi ni. Jadi disebabkan itu mereka wajib mengingatkan semula manusia, menyampaikan wahyu supaya manusia ini dapat kembali kepada fitrah yang sebenar. Sebagaimana pada perjanjian asali dulu kita menyebut bala syahidna. Jadi para Rasul ni ada banyaklah yang wajib kita percaya ialah 25 Nabi tu kan. Dan antara semua Nabi ni, semua Rasul ni, Nabi ni dapat wahyu untuk diri sendiri. Rasul dapat wahyu untuk disampaikan. Jadi sifat Rasul ni ialah sidik, iaitu apa? Benar, amanah, menyampaikan dan juga cerdik, iaitu fatana. Jadi mereka ini semua ni ada dia punya umat yang tersendiri, ada cabaran yang tersendiri dan kisah-kisah mereka ni diceritakan dalam Al-Quran. Kita ni takkan tahu kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Adam, semua ni kalau tidak diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah antara satu peranan daripada peranan-peranan umat Rasulullah SAW ni, umat Rasulullah ni akan menjadi saksi kepada para nabi yang sebelum ini sebagai saksi apa ni? Saksi bahawa mereka telah menjalankan amanah mereka dengan baik. Dari mana kita tahu? Daripada Al-Quran yang Allah ceritakan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada kita. Faham tak? Faham tak apa yang Ustazah cakap ni? Maksudnya kita sebagai umat Rasulullah akan menjadi saksi kepada para Nabi tak kala bila Allah Ta'ala bertanya kepada para Nabi tersebut, adakah engkau telah menyampaikan risalah? Maka Nabi-Nabi kata, ya aku telah menyampaikan ya Allah. Siapa saksi kamu? Muhammad dan juga umat Muhammad yang akan menjadi saksi para Nabi ni. Okey, antara semua Nabi yang 25 tu kita tahulah bahawa Nabi Muhammad SAW lah penghulu alam, kekasih Allah, yang mana cahaya Rasulullah itulah cahaya yang paling indah. Jadi segala apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, Nabi sama ada Nabi cakap, Nabi buat, Nabi diam saja, semuanya itu adalah petunjuk daripada Allah sebab Nabi ini terpelihara daripada mengikut hawa nafsu. Dan sebab itulah kalau kita nyatakan wahyu ni bukan Quran saja, sunnah pun menjadi wahyu daripada Allah. Jadi sebagai pengakhirannya, kita nak cakap sikit tentang Ma'rifatul Rasul. Bila kita tahu kepentingan Rasul itu sebagai memperkenalkan kita kepada Allah, hakikat kehidupan, ke mana kita nak pergi selepas kita mati, maka siapa yang tidak mempedulikan Rasulullah SAW pasti tidak akan dipedulikan Allah. Masih ingat tadi kan? Ustazah cakap ada dalam slide yang sebelum ni, Ustazah kata semua yang nak berhubung dengan Allah mesti berhubung dengan Nabi.
Jadi itulah pegangan dia. Jadi kalau nak makrifat kepada Allah, mesti makrifat Nabi Muhammad SAW. Supaya tidaklah timbul kata-kata ataupun fitnah yang mengatakan bahawa kalau beriman kepada terlalu memuji-muji Nabi ni akan menyebabkan syirik. Na'udzubillah, betapa teruknya kata-kata tu sebenarnya. Sebenarnya makin cinta kepada Nabi, makin puji Nabi, makin menghayati Nabi tu, makin akan terbukalah pintu-pintu makrifat kepada Allah. Okey. Jadi sebagai rumusannya, yang pertama kita wajib berusaha makrifat kepada Allah. Jangan memadai sekadar beriman saja. Yang kedua, hakikat bahagia itu bermula dengan iman dan ma'rifatullah. Kalau iman saja tak tak cukup. Memanglah dalam beriman ada kebahagiaan dia yang tersendiri, tetapi tidak cukup. Macam mana kita nak beriman dengan perkara yang kita tak kenal? Jadi kalau beriman kepada Allah, mesti berusaha untuk mengenali Allah supaya sampai kepada cinta Allah. Okay, jalan makrifat ni banyak cara. Banyak cara kan tadi saya cakap. Nak belajar ikut sifat 20, nak belajar Asma'ul Husna, nak tengok alam, nak baca kitab, tadabbur kitab. Boleh, semua boleh. Tetapi dengan syarat mesti ikut jalan Nabi SAW. Kalau terkeluar daripada jalan Nabi, takkan dapat kenal Allah. Okay, yang terakhir sekali, yang paling penting ialah pintu kepada ma'rifatullah ialah dengan ma'rifatul Rasulullah. Jadi kalau telah terbit kesedaran dalam diri kita untuk kenal Allah, maka mulalah dengan memperbanyakkan selawat, dengan banyak bertafakur, dan juga mulalah untuk mengenali Nabi kita ni dengan pengenalan yang lebih lagi. Sebab segala keindahan Allah dipantulkan kepada Rasulullah SAW. Moga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman, memberikan kita ruang untuk kita dapat mengenali Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapailah rasa cinta kepada Allah dan tercapailah kelazatan rohani sebelum kita meninggalkan dunia ni. Maka sampai sini sahaja. Terima kasih atas perhatian semua. Kita akan bergerak kepada aktiviti yang seterusnya. Sekiranya ada soalan, mohon bertanyalah kepada Ustazah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.